Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada masyarakat saya, para haiza dan para penonton yang dirahmati sekalian. Pada hari yang cukup indah ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Siti Nurul Husna Miti Azmi dan saya ingin menyampaikan satu pengucapan awam yang bertajuk pandemik COVID-19. Saya pasti terdapat segelintir pihak yang masih tidak jelas dengan COVID-19 ini. Justru itu, saya di sini ingin menerangkan tentang apakah itu COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan nama bagi Coronavirus 2019 dan virus ini telah ditemui di negara China. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, COVID-19 merupakan sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Jangkitan COVID-19 ini boleh menyebabkan gejala daripada selsema biasa kepada radang paru-paru yang lebih teruk ataupun risiko yang lebih tinggi iaitu boleh menyebabkan kematian. Pernyataan ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan betapa bahayanya COVID-19 ini kepada individu, lebih-lebih lagi terhadap mereka yang mempunyai tahap imunisasi yang rendah seperti kanak-kanak dan orang tua. Namun, jika dilihat situasi pandemik COVID-19 pada hari ini, saya merasakan trend jangkitan COVID-19 tidak menunjukkan penurunan yang ketara dan menyebabkan saya berfikir, apakah punca yang menyebabkan kes COVID-19 ini semakin meningkat? Menerusi pembacaan saya, punca utama jangkitan ini adalah penularan melalui manusia ke manusia yang biasanya terjadi melalui titisan pernafasan daripada individu yang dijangkiti apabila mereka bersin ataupun batuk. Di dalam pengucapan ini juga, saya ingin menyatakan tentang kesan daripada penularan penyakit COVID-19 ini. Yang pertama, ianya dapat dirasai oleh diri saya sendiri iaitu sebagai seorang pelajar. Saya tidak dapat menghadiri kelas secara fizikal dan dinasihatkan supaya meneruskan pembelajaran secara atas talian. Ianya bukan mudah dan memerlukan saya mempersiapkan diri daripada segi fizikal dan mental. Pandemik COVID-19 ini juga telah mendatangkan kesan langsung terhadap ekosistem perniagaan domestik termasuklah industri pelancongan dan perkhidmatan. Hal ini sekaligus telah menyebabkan ramai individu yang kehilangan pekerjaan dan terdapat sesetengah syarikat yang terpaksa menutup keseluruhan perniagaan kerana mengalami kerugian yang besar. Perkara ini seterusnya mendatangkan kesan kepada ekonomi negara secara khususnya di mana menurut Bank Negara Malaysia BNM, keluaran dalam negara kasar KDNK telah menurun kepada 0.7% disebabkan kesan tindakan yang diambil untuk memendung penularan COVID-19 ini. Oleh itu, terdapat juga beberapa langkah yang telah ditemui dan telah diaplikasikan dalam kehidupan seharian manusia. Yang pertama ialah memakai topeng muka setiap kali anda keluar dan berada di kawasan tumpuan ramai. Pada mulanya, topeng muka ini hanya dipakai oleh golongan berisiko dan mempunyai simptom seperti batuk, demam dan selsema. Namun, pemakaian topeng muka ini telah diwajibkan oleh setiap individu di Malaysia oleh pihak kerajaan sebagai langkah untuk berjaga-jaga. Langkah kedua ialah sentiasa meningkatkan kebersihan diri dan ahli keluarga. Contoh yang paling dekat apabila kita menjadi ketua keluarga yang perlu keluar untuk mencari keperluan asas, kita perlu segera membuka pakaian dan mandi apabila tiba di rumah untuk mengelakkan virus tersebut dijangkiti oleh ahli keluarga yang lain. Kita juga perlu kerap mencuci tangan dengan sabun ataupun gel pembersih tangan apabila memegang barang-barang di pasar raya yang menjadi tempat tumpuan ramai kerana dikhawatiri barang-barang tersebut telah dipegang oleh orang ramai dan menyebabkan kuman boleh merebak dengan sangat cepat. Kita juga perlu sentiasa menjaga jarak 1 meter dengan orang awam dan mengelakkan diri daripada bersentuhan dengan orang lain sebagai satu langkah berjaga-jaga. Seterusnya, sebagai seorang rakyat dan individu yang bertanggungjawab, kita perlu menyokong inisiatif kerajaan yang melakukan perintah kawalan pergerakan dengan terus kekal berada di rumah bagi mengekang penularan COVID-19. Kesimpulannya, sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab, saya ingin menyeru kepada anda semua untuk memainkan peranan masing-masing dalam mengekang penularan COVID-19 agar kita dapat menjalani kehidupan yang sihat. Saya juga berharap agar mereka yang dijangkiti akan segera pulih kerana saya tahu berat mata yang memandang, berat lagi bau yang memikul. Pengucapan saya telah sampai ke penghujungnya dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana telah meminjamkan sedikit masa dan ruang untuk mendengar sedikit celoteh daripada saya. Dan saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan kerana yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri.